Apa khabar semua? Dalam video ni kita nak tengok sebenarnya ada kesan ke kalau kita jack kereta kita waktu isi minyak. Baru-baru ni ada gambar viral yang kata seorang ni dia siap jack kereta dia untuk isi minyak. Jadi semua orang nak tahu ada kesan ke teknik macam ni untuk penuhkan minyak dalam tangki dia. Tapi ada juga yang fikir, apa masalahnya kalau tak penuh kan? Boleh je isi lagi. Lepas tu ada juga video yang dia goyang-goyang kereta dia. Tujuannya supaya penuh lah minyak tu masuk dalam tangki minyak. Ini mesti kerja kawan-kawan kita dekat Singapura lah ni. Korang kena faham tau, minyak dekat sana jauh lagi mahal dari minyak dekat Malaysia. Dan by law, diorang tak boleh isi minyak RON95 sebab minyak tu ada subsidi untuk rakyat Malaysia. Jadi diorang kenalah isi RON97 ke atas. Tapi walaupun kita rasa RON97 ni mahal, harga minyak ni masih jauh lagi rendah berbanding harga minyak dekat Singapura. Jadi part ni kesian sikit lah dekat diorang. Bila negara maju, inilah kesan dia. Harga barang akan jadi mahal. Maknanya kalau kita pun lah duduk Singapura, lepas tu masuk Malaysia, balik kampung ke, jalan-jalan ke, sebelum nak balik rumah tu, mesti nak isi minyak penuh-penuh punya. Betul tak? At least dapat tahan seminggu cukup lah daripada kena isi minyak yang mahal. Jadi itu yang datang macam-macam teknik untuk penuhkan minyak ni. Tapi masalahnya teknik ni tak ada kesan pun. Tangki minyak kita tu memang engineer dah buat lengkap dengan segala safety feature supaya kita tak overfill dia. Kalau terlebih sangat pun nanti tumpah juga. Silap-silap boleh jadi bahaya. Jadi sifat cecair ni dia bukan macam debu-debu pepejal tu tau. Contohnya kalau kita tuang Milo ke, Nestem ke, kita ketuk-ketuk tin tu, nanti Milo tu akan turun sikit kan. Sebab partikel tu akan penuhkan ruang-ruang kosong yang ada dalam bekas tu. Tapi cecair ni kita tak payah buat apa-apa pun. Memang dia akan duduk dalam tu ikut bentuk bekas tu. Sebelum ni pun ada Dr. Aid Fauzal terangkan dekat Twitter dia, dan channel Ajar pun ada share posting ni. Itu satu hal lah, tak kira kita goncang kuat macam mana pun, kalau tong tu dah penuh, dia tetap akan penuh. Kemudian tangki minyak kereta kita tu sendiri memang ada feature yang mana kita punya petrol yang meruap tu dia akan tapis dulu sebelum udara tu dibuang keluar dari tangki minyak kita. Cuba anda bayangkan, bila kita isi minyak tu, mestilah pressure akan meningkat dalam tangki minyak kita. Dan tangki kita ni mesti kena ada cara lah untuk pastikan pressure tu dapat keluar daripada tangki minyak. Jadi ada satu sistem dekat tangki minyak ni yang dipanggil sebagai evaporation system. Tujuan dia adalah supaya wap-wap dari petrol dengan diesel yang ada dalam tangki minyak kita tu ditapis dulu sebelum tekanan yang lebih ni dibuang keluar. Maknanya kereta kita ni dia takkan buang wap tu saja-saja. Satu, dapat jimat sikit lah. Dan satu lagi, supaya kereta kita ni tak mencemarkan alam sekitar sebab uap tadi. Maknanya, kalau dalam tangki kita ni ada sikit ruang kosong dekat atas bila kita dah isi minyak tu penuh-penuh, memang engineer dah design tempat tu supaya minyak tak sampai dekat situ. Memang ruang tu nak kena ada supaya semua sistem dalam tangki tu berfungsi dengan baik. Jadi kita sebagai pengguna, janganlah cuba-cuba nak penuhkan minyak lebih dari takat yang dah ada dekat kereta kita tu. Sebab kita tak tahu apa benda yang kita usik tu sebenarnya. Lagipun tak banyak mana pun ruang-ruang ni. Lepas tu kalau nak jack tu, nak jack belah kiri ke, nak jack belah kanan, macam mana kita nak tahu jack belah mana yang betul? Silap-silap nanti benda lain pula yang rosak. Tapi macam ramai orang cakap lah, dah kereta dia, suka hati dia lah nak buat macam mana kan. Dan saya pun setuju juga dengan statement ni. Cuma effort nak jack kereta tu sebelum isi minyak, banyak jugalah effort dia tu. Kalau korang tengah beratur belakang kereta ni nak isi minyak, panas juga dibuatnya sebab nak kena tunggu dia jack kereta pula. Apa-apa pun kita berlapang dada sajalah. Dan kalau anda orang Malaysia, tak perlu risau kot. Stesen minyak dekat tempat kita ni, harga dia sama je dekat mana-mana negeri pun. Dan untuk orang Singapura, welcome back to Malaysia. Meriahlah sikit ekonomi kita, lagi-lagi dekat Johor tu. Jalan raya dekat Malaysia ni pun memang cantik-cantik. Highway first class dan pemandangan tu memang tip-top. Kita orang Malaysia ni kadang-kadang tak perasan sebab memang tempat kita kan. Jadi hati-hati memandu, jangan lupa tekan butang subscribe dan jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.